Tuan-tuan sekalian, peristiwa peperangan yang besar yang berlaku pada zaman Nabi kita, iaitu berlaku pada 6 Syawal, hari raya yang ke-6 pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ya, peristiwa ini berlaku kerana ketika itu satu kumpulan musyrikin yang kita namakan sebagai Bani Hawazin dan Bani Thaqif daripada Taif, mereka ini merasakan perkembangan Islam pada zaman tersebut, di mana ramainya pengikut Nabi dan ramai juga orang-orang telah masuk Islam, suatu cabaran pada mereka, suatu semacam gelombang yang akan memberi bahaya dan juga getiran kepada diri mereka. Maka kaum musyrikin ini telah berazam, kita mesti serang kaum muslimin yang berada di mana masa itu dah 8 Hijrah, maknanya boleh berada di Mekah dan boleh berada di Madinah. Dan Nabi telah hantar sahabat Nabi untuk membuat suatu, kita kata, investigation, ataupun kata-kata sini masuk dalam masyarakat tersebut. Dalam istilah penama askar bagi apa ya, Tuan Imam? Masuk dalam tempat kita menyamar. Spy, ya. Undercover. Masuk ke kawasan mereka dan lihat apakah persiapan mereka. Masya Allah, kaum musyrikin itu jumlahnya seramai 20 ke 30 ribu orang sedang bersedia untuk menyerangi Nabi. Maka dia balik jumpa Nabi. Nabi ada kata, wahai Rasulullah, kita ini akan berperang dengan satu kumpulan yang besar. Maka apakah persiapan kita? Nabi pun kata, tak apa, jangan bimbang, kita pun ramai juga. Ya, kumpul semua orang yang mampu berperang. Maka alhamdulillah, Nabi dia mengumpulkan seramai 12,000 orang yang terdiri daripada 10,000 orang-orang Islam yang telah lama masuk Islam semenjak sebelum zaman Nabi berhijrah, dan 2,000 daripada orang-orang yang baru masuk Islam, khususnya selepas peristiwa Hudaybiyah dan Fathul Mekah. 2,000 orang. Maka dapatlah 12,000 orang nak berperang dengan 20 ke 30,000 orang musyrikin. Dan akhirnya Nabi kata, oleh kerana kalau kita nak tunggu mereka datang, bermasalah, kita tak ramai sangatlah. Tapi sebenarnya di kalangan para sahabat, mereka merasakan mereka ramai, sebab tidak pernah berlaku peperangan di mana umat Islam jumlahnya seramai itu. Kalau dalam perang Badar berapa orang saja? 300 lebih saja berlawan dengan kaum musyrikin yang ramai. Perang Uhud pun sama juga, Khandaq pun sama juga. Memang kita jumlahnya sikit-sikit, below 5,000, below 10,000. Jadi dalam Hunain ini ada 12,000. Maka Nabi kata, okey, kita pergi serang mereka dulu sebelum mereka serang kita. Dan mereka ini juga, geng-geng musyrikin ini juga bijak. Mereka juga telah dapat idea, kita kena berhimpun di satu tempat dipanggil Lembah Hunain. Lembah Hunain ini lembah yang begitu strategik, di mana di situ banyak lorong-lorong, banyak lubang-lubang, banyak pokok di mana mereka boleh berhimpun dan berkumpul. Dan Nabi ada dua kumpulan. Kumpulan pertama diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Kumpulan kedua yang diketuai oleh Nabi sendiri. Maksudnya dia berada di kumpulan yang ke belakang sikit. Yang pertama Khalid bin Al-Walid. Kumpulan pertama ini bila sampai saja ke Lembah Hunain, sebelum mereka sampai, mereka dah confident yang mereka akan menang. Sehingga berlaku di mana suara-suara mereka menjerit, kami kali ini akan menang, memang tidak akan mampu dikalahkan oleh musuh. Sehingga kan ada di kalangan sahabat itu telah menentukan macam kawasan, iaitu di macam pokok-pokok dikumpulkan di situ. Ini adalah tempat untuk kita nak simpan harta ghanimah nanti, harta rampasan perang nanti. Dah terbayangkan dah nak boleh dapat harta perang sebelum perang berlaku. Ini berlaku pada peperangan Hunain itu. Manakala kebetulan pula pokok musyrikin ini daripada Bani Hawazin ini, memang dia datang perang tadi dengan bawa harta banyak, termasuklah bawa isteri dan anak-anak. Kenapa? Nak menetapkan dan nak semangatkan tentera mereka supaya tidak patah balik ke belakang. Ini taktik mereka pula.
Dan bila mana tentera Islam sampai ke Lebah Hunain, malang tak berbau telah berlaku, di mana tentera musyrikin yang berada di celah-celah lubang dan dalam lubang di celah-celah lorong tadi telah memanah tentera Islam. Maka panah datang bertubi-tubi dan ramai orang Islam mati. Dan berlakulah di mana kumpulan pertama ini berkeliaran, lari patah balik ke belakang. Ada yang terus keluar daripada medan peperangan. Maka ketika itulah Nabi yang berada dalam kumpulan kedua tampil ke depan. Nabi kata, ingat, kita dalam peperangan. Jangan sekali-kali kita lagi dalam peperangan. Teruskan perjalanan kita. Dan ketika itulah barulah Nabi, ada pesanan Nabi tadi, mereka betulkan niat mereka kerana Allah, kerana fisabilillah. Barulah mereka datang dengan semangat yang betul dan jujur perang, dan mereka menang, mengalahkan gerombolan tentera musyrikin yang menjumlah 20 ke 30 ribu orang. Tapi selepas berlaku peristiwa yang sangat pahit ataupun yang sangat getih dan perit, ramai orang Islam yang meninggal. Ya, dan berlakulah satu peristiwa yang sangat menyakitkan hati, di mana ketika mana sudah selesai peperangan, Nabi mengumpulkan kaum muslimin, iaitu kumpulan Muhajirin dan Ansar di satu bahagian, dan kumpulan orang-orang Islam yang orang-orang Arab yang baru terima Islam di satu bahagian yang lain. Dan tiba-tiba Nabi mengambil harta ghanimah tadi. Apa Nabi buat? Nabi bagikan harta ghanimah itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang baru menerima Islam tadi. Lantas terkeluarlah daripada mulut orang-orang Ansar dan juga orang Muhajirin, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu melebihkan mereka daripada kami? Bukankah kami orang yang lebih awal terima Islam daripada mereka itu?" Nabi tersentak, tak sangka, unsangkable. Datang pula lafaz yang begitu kritikan tajam pada Nabi. Nabi terus melihat mereka dan Nabi cakap pada mereka, "Wahai Ansar dan Muhajirin, tidakkah kamu dulu kumpulan yang saling bergaduh-gaduhan, perang-perangan, atas sebab yang kecil pun kamu perang, tetapi dengan datangnya aku kamu berdamai?" Terdiam mereka. "Betul Rasulullah, kami setuju dengan anda." Habis sambung lagi, "Bukankah dulu kamu hampir-hampir hidup dalam keadaan menderita, hina? Dengan datangnya aku, kamu telah menjadi golongan yang mulia, dihormati." "Betul wahai Rasulullah." Terdiam mereka. "Dan bukankah kamu dulu hampir-hampir menemui ajal kerana banyak peristiwa yang berlaku? Dengan datangnya aku, kamu boleh hidup sehingga sekarang." Menangis mereka, tergesit, basah janggut-janggut mereka. Lantas Nabi menjawab lagi, "Wahai Ansar dan Muhajirin, ini adalah habuan bagi kaum yang baru masuk Islam. Kerana mereka baru masuk Islam, mereka baru mengecapi nikmat Islam. Kamu ini telah lama terima Islam. Kamu sepatutnya memikirkan inilah nikmat yang lebih besar daripada nikmat sekadar harta rampasan perang tadi." Mereka terus menangis, insaf, memohon ampun dan maaf kepada Rasulullah. Ini peristiwa yang besar yang berlaku pada peperangan Hunain tadi. Dan di sinilah kita perlu banyak bertanya pada diri kita. Kalau mana kita berkata kita berjuang di Islam, bersama dengan Islam, inilah yang kita perlu fikirkan. Di mana kita ingin letakkan diri kita? Adakah perjuangan yang kita katakan untuk harta benda, untuk dunia, untuk pangkat, untuk kuasa dan seumpamanya, atau untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW? Dan di sinilah yang ingin saya katakan di sini adalah faktor kepada berlakunya masalah kepada umat Nabi ketika itu adalah kerana mereka memiliki sifat ujub, merasakan mereka mampu mengalahkan tentera musyrikin, akhirnya diberikan balasan cash, iaitu diberikan cubaan, banyak yang mati. Itu peristiwa yang akibat ujub yang ada pada setengah sahabat tadi. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam
salatun muhlikatun syuhun muta'an wa hawa muttaba'an wa ajabul mar'i bin nafsi. Artinya 3 perkara yang membinasakan ibadat. Pertama, kikir. Kikir ni apa tuan-tuan? Kedekut. Kedekut tak ada masin. Ya, belum kita sebut kedekut tak masin. Kedekut sangat. Ni tak boleh. Baju dia pun dah kita kata asal yang warna biru, sekarang tak tahu warna apa dah. Pakai juga. Sebab apa? Sebab sayang baju dia. Ya? Sampai orang pun dah kata carilah baju lain. Okey? Kalau kita ada kewangan yang lebih, kita beli baju baru. Okey? Jangan sampai ke tahap tersebut kikirnya kita. Yang diikuti dengan keduanya mengikut akan hawa nafsu. Okey? Itu poin yang kedua di mana akan menyebabkan ibadat kita akan binasa, dan yakni mengikut akan segala yang disukai oleh nafsu, ya, yang dicela oleh syarak. Kita mengikut kehendak nafsu yang dicela oleh syarak. Nafsu yang kita miliki ini kita kena syukur, alhamdulillah kita ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, tuan-tuan dihidangkan makanan, kita takkan makan. Tuan-tuan tak pernah fikir untuk memiliki harta ataupun fikir untuk memiliki anak dan seumpamanya. Tapi dengan ada nafsu lah kita ada kemampuan untuk hidup dengan secara normal di atas muka bumi ini. Cuma yang kita perlu pastikan adalah mestilah kita channelkan nafsu ini dalam bentuk yang syarak telah benarkan, bukan dengan bentuk yang syarak tak benarkan. Dan yang ketiganya adalah ta'ajub, seseorang akan diri mereka itu. Ini 3 perkara yang akan menyebabkan membinasakan ibadat yang kita lakukan. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin, wa haqiqatul al-ujbi takabburun yahsulu fil batin bitahayyali kamalin ilmin aw amalin ma'a nisyanin idafatihi ila Allah ta'ala. Wal amnu min zawalihi fa in kana khaifan ala zawalihi fa huwa khairun mu'jibin wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'matan min Allah taala fa huwa laysa bi ujbin. Artinya bermula hakikat ujub itu iaitu takabur yang hasil di dalam hati. Ini semua mainan hati tuan sekalian, bukan mainan yang zahir. Ujub tadi mainan hati. Ya. Kita rasa kita lebih bagus. Bukan mainan zahir, ya. Mainan hati. Cuma kadang-kadang dilafazkan oleh lidah kita. Bila kita lafazkan oleh lidah kita, maka sudah menjadi ada hubungan dengan lidah kita. Kadang-kadang ditunjukkan oleh badan kita. Ya, kita telah memberikan syarat ataupun tanda-tanda, body language yang kita ini lebih baik ataupun kita inilah yang paling bagus. Ya, ini juga boleh datang dalam bentuk body language. Tapi yang puncanya adalah hati. Ya, itu yang saya kata tadi. Kalau kita ingin memiliki perasaan kalau kita memiliki hati yang baik, kadang-kadang kita tak perlulah fikir sangat tentang masalah-masalah yang kita kata takut tadi. Contoh ginilah, bila mana seseorang itu telah mendapat harta, mendapat rezeki yang banyak, rezeki yang luas. Mungkin dia telah dinaikkan pangkat. Kita sebenarnya jangan khawatir. Itu adalah rezeki yang telah dimiliki oleh dia, yang Allah telah takdirkan untuk dia. Jangan ada perasaan, kenapa dia dapat aku tak dapat? Aku lebih bagus daripada dia. Mesti tadi bodek bos. Timbul perasaan begitu pula di kalangan orang-orang kita. Ya. Contoh yang mungkin pernah menjadi manager ke ataupun supervisor ke dan sebagainya. Itulah bisikan yang datang daripada orang bawah kita. Bos, kenapa saya dapat makan rendah, dia makan tinggi? Sedangkan saya lebih baik daripada dia, saya lebih rajin daripada dia. Macam tu nak jawab. Ya? Kita kena latihkan mereka sebenarnya ini adalah rezeki mereka. Apa yang kita kata nilaian tadi yang kita merasakan dia tak layak dapat tinggi, tak salah sebenarnya. Banyak benda yang mungkin menyebabkan dia tu telah buat benda yang baik yang kita tak tahu. Banyak orang yang ketika itu tak tahu. Ya.
Di sinilah kita kena mengajar hati kita. Wahai hati, syukurlah dengan apa yang ada. Rezeki kawan itu begitu. Kalau itulah bagi dia, alhamdulillah. Kita sepatutnya syukur. Alhamdulillah, syukuran lillah, kawan kita dapat naik pangkat, alhamdulillah. Syukur pada Allah kalau kita diberikan anugerah, diberikan mungkin anak yang ramai. Syukur pada Allah kerana kawan kita dapat nikmat. Dengan itu secara automatiknya kita tak rasa sempit dada. Tak rasa serabut otak. Kenapa aku tak dapat? Kenapa dia dapat? Aku lebih baik. Itu yang kita fikirkan. Dan lagi itu yang lagi kita fikirkan, maka lebih teruklah kita menghadapi tekanan yang kita reka sendiri, yang kita buat sendiri. Ya, inilah yang patut kita cuba jauhkan pada diri kita. Kita kena ada sifat redha dan juga sifat qanaah, supaya kita boleh sentiasa redha dengan apa yang kita dapat dan apa yang orang dapat, ya. Dan di sinilah bermula hakikat ujub itu, iaitu takabur yang hasil dalam hati dengan disangkanya akan dirinya itu bersifat dengan sifat kesempurnaan daripada ilmu atau daripada amal. Dia rasa dia sempurna, perfect, tidak ada cacat celanya. Jangan cari apa je kekurangan yang ada pada aku, semua perfect. Sedangkan dalam banyak pengajaran tasawuf sufi, kalau kamu nak tahu diri kamu, bertanyalah pada musuh kamu. Maka nescaya kamu akan mendapat banyak komen, kritikan ataupun cemuhan yang datang pada musuh kamu. Maka itulah diri kamu yang sebenar. Masya Allah. Itulah yang kita tak sanggup dengar. Kita tak sanggup dengar musuh kita kata kat kita. Yang kita selalu dengar kawan-kawan yang puji kita. Bagusnya lah kamu ni. Tak ada orang yang lebih baik daripada kamu di dunia ni. Kamu lah yang paling bagus. Kita pun kembang lah. Kembang hidung kita. Terangkat habis kita punya kreativitas kita. Yang ini kita nak dengar. Itu sebabnya kita kena berlatih untuk cari kind of musuh-musuh ni. Tanya pada dia. Kamu tak lama kenal aku kan? Okey dah. Cuba cerita kat aku sikit. Apa ni kamu tak puas hati dengan aku? Ceritalah. Kita catik. Dengar je apa yang dia punya keluhan dia punya komen dia, kritikan dia. Terima, dengar. Kerana itulah muhasabah yang baik. Muhasabah yang baik untuk kita. Kita ni bukan apa kadang-kadang nak muhasabah diri sendiri pun